Hello and welcome to Urus Bersama Suraya, sponsored by AKPK live session. We started a little bit early. Now is 2:50. We're going to start. Kita akan start tepat pukul 3. Jadi kalau siapa-siapa yang dah ada dekat sini, tolong komen sikit korang datang daripada mana. Datang daripada Twitter ke datang daripada Instagram ke datang daripada website AKPK ataupun datang daripada website saya ataupun datang daripada social media AKPK. Tolong beritahu saya korang datang daripada mana dan kita akan start pukul 3 petang. Hello, siapa-siapa yang dah ada tengah masuk tu, please cakap hi. Oh, hi Louis. Kita duduk dekat sikit supaya semua orang jelas saya cakap apa. Kalau oh hi Sylvia, hello. Kalau tak dengar, either korang naikkan speaker korang max ataupun korang ataupun saya cakap kuat sikit. Hello. Cakap korang datang daripada mana? Website ke? Social media ke? AKPK ke? Macam mana korang tahu pasal session live ni? Oh, hello Syah. Datang dari social media, ringgit. Thank you. Kepada siapa yang tak tahu, Louis dia buat website, nama dia Entrepreneur Campfire. Siapa-siapa yang bercadang nak jadi entrepreneur tu silakan masuk dan boleh dapat banyak idea untuk menjadi entrepreneur internet melalui laman web beliau tersebut. Louis, letak your website link in the comments so people can see. Untuk siapa yang baru join kita, thank you for being on time. So not Malaysian. Yeah, you can let me turn off volume. Okay, cool. So, macam yang korang tahu, maybe korang tak tahulah. Patutnya session ni pukul 3.30 tapi kita awalkan sikit pukul 3. Jadi nanti maybe dalam pukul sesiapa yang tak dapat memo pukul 3.30 nanti maybe dia masuk. So hopefully everything will be good. Okay. Sementara kita tunggu pukul 3, boleh tak korang tulis dalam komen buku apa yang korang tengah baca sekarang? I baru habis baca buku ni. Di dalam video dia terbalik. Tapi yang ini nanti I akan kongsikan sebab dia sangat-sangat relevan dengan tajuk hari ni. Nama dia Hidden Persuasion, 33 Psychological Influence Techniques in Advertising. Okay. Cuba cerita sikit buku apa yang korang tengah baca sekarang? Korang semua sihat tak? Siapa join live minggu lepas? Kalau korang join, just put like a thumbs up or something like that. I just want to know. Oh, hi Masha. Thank you for watching. Okay. Untuk sesiapa yang baru join, nama saya Suraya
Zainuddin. Saya blogger di ringgitoringgit.com dan hari ini saya akan menjalankan satu Facebook live session yang bertajuk 3 sebab kenapa anda susah nak berhenti membeli. Tajuk ni interesting sikit sebab dia punya inspirasi dia ialah sebab saya marah. Orang, kan kalau macam korang masuk online kan, lepas tu dia cakap, oh orang ni duit savings tak cukup, mesti dia ada masalah membeli, mesti dia tak reti saving, mesti salah dia, dia miskin sebab salah dia. Benci sangat bila orang cakap macam ni. So saya nak cakap awal-awal, antara 3 sebab yang orang tak boleh berhenti membeli tu, satu sebabnya maybe sebab diri sendiri, kita tak boleh salahkan orang saja. Tapi 2 lagi sebab ialah sebab lain, sebab eksternal, sebab yang mempengaruhi kamu lebih membeli daripada yang sepatutnya. So macam itulah. Oh hello Ivan. Syah, you baca buku nota masa tingkatan 3? Okey, bolehlah. Wah, Syarul baca buku Risk Management and Insurance Planning. You agent eh? Okay. Oh, thank you Donna. So sweet. Selalu tengok komen you. I appreciate sangat. Thank you so much. Lagi korang masa PKP, MCO, apa yang korang buat masa dekat rumah ni? Macam kalau masuk online, I don't know korang punya social media feed macam mana lah, tapi I rasa macam I setengah jenis orang yang macam, yeah, we're so productive today, nak buat apa hari ni. Lepas tu lagi separuh jenis yang macam, tak apa kalau tak produktif, asalkan kita sihat. So macam dua-dua pun penting. Dua-dua pun penting. Kalau tak buat apa-apa, nanti kita depressed. Tapi kita kena yakin dengan diri sendirilah, kita buat yang sebaik mungkin kan. Oh hi Homen. Apa khabar? Selalu tengok you punya IG, tengok you masak apa. Online shopping. Oh, okay. I pun baru beli kerusi apa nama dia? Kerusi office. Tapi macam kerusi tu my cats, my kucing yang pakai. I tak pakai pun. Okay. Sekarang pukul 3 tepat. So kita akan start on time. Thank you for joining. Nama saya Suraya. This session nama dia Urus Bersama Suraya bersama AKPK. Dan tajuknya ialah 3 sebab kenapa anda tak boleh nak berhenti membeli. Dan before anything, maybe nak cakap lah, apa yang saya cakap ni not necessarily AKPK punya opinion. Ini opinion saya sendiri. Dan tajuk ni memang saya yang syorkan pada AKPK mengikut apa yang kami bincang, apa yang rakyat Malaysia perlukan sekarang untuk tahu. Jadi sebab itulah kita buat 3 sebab kenapa susah nak berhenti membeli sebagai topik. Sebelum tu kita cakap pasal sponsor dulu. AKPK, agensi agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Dia buat 3 benda. Dia buat financial education, so benda-benda macam ni. Dia buat financial counselling, so sesiapa yang ada masalah dengan kewangan boleh buat counselling dengan AKPK. Dan juga dia buat debt management program, iaitu boleh cakap dengan dia, okay, saya ada hutang banyak macam ni, saya tak mampu nak bayar bulan-bulan, boleh tak tolong saya cakap dengan bank untuk restructure supaya saya boleh mampu bayar balik hutang-hutang macam ni. Okay, so sila masuk AKPK punya social media semua. Sekarang ni diorang rajin buat macam komik ada, saya tengok kat social media dia. So
boleh tengoklah dia punya content bagus. Tiap-tiap minggu pun dia buat macam 2 live video session macam ni. So korang sila masuk ke AKPK punya Facebook. Lepas tu tekan yang butang notification tu supaya nanti orang dah kasi macam financial education free. Macam takkan tak nak kot kan? Betul tak? Okay. So itu pasal sponsor kita hari ni. Again, opinion saya not necessarily opinion AKPK. Jadi kalau yang betul tu daripada Tuhan. Yang salah tu daripada saya. Tapi saya akan buat yang terbaik lah. Okay. Alright. Okay, kita start dengan nak cakap, first of all, membeli tu tak salah. Saya pernah kadang-kadang dengar kan macam news, dia cakap, oh orang tu sepanjang hidup dia tak beli apa-apa, dia stingy sangat. Lepas tu bila dia meninggal, tiba-tiba find out harta dia berjuta-juta. Tapi masa dia hidup, dia berkira sangat. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak tak membeli langsung. Right? So, membeli tak salah. Asalkan kalau korang buat purchases, buat belian tersebut, lepas korang buat kajian, kalau korang membeli sambil menabung, sambil melabur, maksudnya tak beli saja sambil simpan duit sekali. Lepas tu buat pembelian tu dengan sebab yang bernas. Bukan sebab bukan sebab nak ikut hati saja. Buat sebab yang memang dah fikir masak-masak, lepas tu baru beli. Okay, so membeli tu tak salah. Lagipun sekarang ni dalam keadaan ekonomi macam ni, saya syorkan siapa-siapa yang tengok live ni, yang tengah macam duit rezeki korang banyak, duit saving semua cukup bertahun-tahun, boleh tahan, lebih kalau membeli. Lepas tu bila beli tu macam janganlah berkira sangat kalau bayar tu lebih sikit. Kasihlah dia orang tip ke, kasihlah dia orang lebih sikit daripada harga dia ke. Sebab duit tu masuk ekonomi, kita sama-sama berjaya. Betul tak? Okay. Having said that, keadaan sekarang ni ramai rakyat Malaysia memang tak cukup duit. So, mari kita cakap macam mana strategi yang kita boleh pakai supaya kita boleh membeli dengan lebih baik. Right? So, ada 3 sebab masa saya cakap tu. Sebab yang pertama, kenapa kita susah nak berhenti membeli ialah sebab diri sendiri. Sebab ini memang ada setengah orang, dia memang ada masalah ketagihan. Yang ini saya tak boleh tolong. Yang boleh tolong mungkin terapi, mungkin doktor. Okay? Memang setengah orang, dia memang cara dia untuk cope dengan dia punya depression ialah dia buat online purchases. Saya pernah nampak dulu ada news article, orang tu dia ada ketagihan sampai dia kalau tak beli tiap-tiap hari dia tak boleh. So yang itu masalah yang kena cakap dengan doktor, cakap dengan terapi supaya boleh baiki. Okay? Sebab diri sendiri juga ialah nafsu tu memang betul. Tapi bukan nafsu saja. Itu nanti nak cerita. Ada sebab nombor 2 dengan nombor 3, bukan sebab diri kita saja. Sebab lain juga ialah diri sendiri ialah kalau korang tengok, korang suka tengok macam buat personality test tak? Ada satu jenis personality test ni, nama dia Big 5 personality test. Dia boleh tengok kita punya personality macam mana. Dan salah satu kategori Big 5 personality test ni ialah nama dia agreeableness. Agreeableness ni ialah ada setengah orang, dia jenis yang memang dia punya luhurnya dia memang susah nak cakap tak, ataupun dia memang susah nak cakap tunggu. So dia memang jenis orang yang memang baik sangat perangai dia. Kalau macam apa dia senang sangat nak tolong. Tapi kalau orang nak ambil advantage pada dia, senang.
ini jenis-jenis orang ni dia macam, kalau cakap dengan dia kan, macam, kalau dia masuk jenis orang ni, kalau dia masuk kedai, dia stres sangat kalau keluar kedai tu tak beli barang sebab dia takut nanti sales assistant tu marah dengan dia. Ni jenis orang macam ni. Lepas tu ada jenis juga orang dia macam dia tak pandai nak cakap tak dengan kawan-kawan sendiri, dengan keluarga sendiri. Jadi bila kawan-kawan atau family ajak hang out, contohnya, lepas tu dia tak boleh nak afford. Macam contohnya, jom buat birthday party, seorang bayar RM200. Padahal dia tak mampu, tapi bajet dia tak cukup. Tapi dia tak sampai hati nak cakap tak nak. So dia ambil hutang supaya dia boleh bayar benda-benda macam tu. Dia tak pandai nak cakap tak. Okey, itu sebab diri sendiri. Itu diri sendiri yang kena kena pandai perhati diri, tengok okey kita ni jadi macam ni, orang ambil advantage ke tak. Lepas tu kena belajar cakap tak. Ini hujung nanti saya akan cakap apa yang korang boleh buat supaya boleh strategi yang korang boleh buat supaya lagi senang nak cakap tak pada permintaan yang tak sesuai. Okey. Lepas tu sebab yang kedua kenapa susah nak berhenti membeli. Yang ini bukan sebab korang. Yang ini ialah sebab penggunaan psikologi dalam company punya sales dengan marketing strategi. Yang ini memang bukan salah korang. Jadi dalam penggunaan psikologi ni, okey, korang fikir. Ada banyak research dekat luar sana kan? Ada banyak sangat study kat luar sana daripada macam 100 lebih tahun dia pakai psikologi, dia pakai behavioral science, behavioral bahasa Melayu apa? Sains sains kemanusiaan saya rasa. Lepas tu dia pakai semua research ni untuk membuat kemungkinan kita beli barang dia lebih bagus. So, saya nak cerita sikit. Dulu saya pernah kerja sebagai telemarketing, jual insurans. Pakai telefon tau. Nak jual insurans pakai telefon tu susah, tapi tiap-tiap hari dapat sale. Padahal pakai phone saja. So, kenapa? Ialah syarikat insurans ni dia kasih kita orang satu skrip supaya bila call setiap satu sebab yang korang tak nak beli tu, kita orang ada lawan dia. So, contohnya kalau saya cakap, tuan, kami ada macam ni. Lepas tu kita bila orang tu cakap, nak cakap dulu dengan isteri ataupun nak cakap dulu dengan suami. Kita pakai sales taktik, pukul berapa kita boleh call balik. Ataupun kita terus set time supaya nak buat meeting dengan dia. Selagi dia cakap, tak, saya tak nak beli, selagi tu kita akan kejar sale tu. Contohnya. Lepas tu macam banyak-banyak yang research yang psikologi ni kan, dia tahu tabiat kita macam mana tau. Jadi dia pakai. Contohnya, dia pakai, kalau korang pernah dengar, price psychology. Ini memang ramai orang tahu. Especially kalau company, memang ramai orang tahu. Dia buat research di mana kalau dia letak harga barang tu RM19.90, lagi ramai orang beli barang tu daripada kalau harga dia letak RM20. Itu nama dia pricing psychology. So, macam benda-benda macam ni, banyak strategi yang dia pakai. Setiap satu tu ada kemungkinan, kalau bila dipakai lagi banyak, kemungkinan lagi tinggi supaya kamu membeli barang tersebut. Betul tak? Jadi saya akan macam beritahu lagi dengan korang apa lagi cara psikologi yang dia pakai. Contohnya, kajian menunjukkan orang yang menggunakan cashless untuk bayar barang, dia spend lagi banyak duit
untuk beli barang tersebut. Kalau kita pakai cash, macam duit nota, orang akan pakai kurang sikit masa membeli. Jadi, sebab itulah banyak company sekarang, dia kalau boleh, dia nak korang lagi serasi pakai cashless daripada pakai cash. Tapi sekarang ni memang kena pakai cashless lah sebab COVID kan. Macam yang nota tu dia boleh ada virus. So macam sekarang ni actually elok lah pakai cashless. Tapi tu nak cakap lah. And banyak beza dia tau. Beza dia macam berapa persen lagi banyak kalau orang tu dia offer boleh bayar pakai kad kredit ataupun macam-macam. Saya kasih lagi korang a few cara yang diorang pakai. Ini semua backed by kajian. Ada satu lagi nama dia macam Choice Psychology ke apa entah, di mana dia pakai ada orang buat testing. Dia jual jam yang letak atas roti tu. Dia buat dua kajian, dua setting di mana orang yang pertama ni, kumpulan yang pertama, dia jual 10-20 jenis jam. Lepas tu yang kumpulan yang kedua cuma jual 6. Lepas tu dia dapat tahu yang makin sikit pilihan, yang ada 6 aja ni, lagi banyak dapat sales. Jadi sebab tu, kalau especially siapa-siapa yang tengok sekarang yang selalu macam beli tudung, contohnya, ada setengah kedai tudung yang bila dia keluarkan collection dia, bukannya tak ada colour semua tau, tapi dia keluarkan collection dia setiap kali dia keluar 3 colour, 3 design. Sebab lagi banyak choice, lagi kurang sales dia, lagi sikit choice, interestingly, lagi tinggi sales dia. Itu another psychology. Okay. Lagi satu saya nak cerita. Banyak juga company sekarang kan, dia buat macam, contohnya kalau pergi mall. Okay, kalau pergi mall, dia memang dia buat sensation tu supaya bagus kat kita. Dia main dengan kita punya deria. Dia main dengan kita punya bau, visual, touch, right? So makin kita boleh, macam contohnya kalau masa pergi grocery shopping, dia letak bakery dekat dalam grocery shopping itu kan. Sebab bau tu boleh membuatkan kita beli lebih. Bau sedap roti tu. So benda-benda macam ni, dia menambahkan lagi probability dia untuk menambahkan lagi profit. And benda-benda semua ni dia kadang-kadang kita perasan, kadang-kadang kita tak perasan. Banyak lagi yang maybe kita tak perasan. So benda-benda macam ni just macam kita kena aware saja. And saya nak cakap, tak kisah kalau dia pakai benda-benda macam ni. Asalkan kalau kita mampu dan kita dah buat kajian, dan kalau benda tu bukan scam. Itu kadang-kadang saya macam tengok macam banyak, kadang-kadang kan, sekarang ni kena hati-hati sekarang. Sekarang ni scam mungkin akan lagi banyak. Saya nampak the other day, macam, okay, ini satu contoh. Macam kalau, saya tak tahu kalau korang pernah masuk one of those yang macam yang workshop yang dia jual course. Biasanya modus operandi dia macam ni tau. Dia letak dekat newspaper ataupun dekat online ke mana-mana lah. Dia cakap, oh okay, datang untuk course free. Datang 1 jam. Lepas tu korang datang workshop dia. Lepas tu dia cerita. Lepas tu dekat hujung tu, kena bayar untuk coaching RM15,000 supaya dapat lagi banyak information. Itu tak kisah tau. Orang jual coaching tak apa, tak kisah sangat. Itu rezeki masing-masing. Tetapi kadang-kadang cara yang dia buat sangat predatory. Sangat-sangat predatory. Kadang-kadang apa yang dia buat ialah dia buat macam high pressure punya sales tactic. Dia kasih kita dia kasih kita, okay, kalau korang harga coaching ni cuma RM15,000, kalau korang beli sekarang juga,
dapat 5,000 saja. So belilah sekarang. Betul tak? So dia pakai lagi another type of pricing psychology, ialah price slash. Yang ini orang kalau macam tilam ke, kalau macam yang banyak ada macam cadar tak kenapa macam banyak gila, macam bedding set dia banyak gila dia pakai macam ni, macam dia letak harga asal 600 tapi tengah sale 200. Macam kenapa letak je lah 200. Tapi memang otak kita suka bila tengok ada sale tu. So dalam kita punya kepala, dia macam, boleh save 70%. Boleh save 80%. Padahal, actually kita keluar juga duit tu, betul tak? So macam, Tapi macam benda-benda macam serius, tak kisah. Tapi asalkan kita buat kajian. Asalkan kita dah siap-siap sedia. And benda tu tak ikut, macam tadi siapa ada komenter cakap, tak ikut nafsu. Another sales tactic yang saya tak suka sangat masa yang workshop macam ni, dia cakap kan, korang tak sayang ke family? Korang tak sayang ke tak nak ke sediakan masa depan yang cerah untuk family korang? Tu benci sangat. Tak salah, tapi saya benci. Sebab dia pakai emotion sangat. Sebab of course lah kita sayang family. Of course lah kita nak tambah rezeki untuk family. Tapi cara dia cakap tu, macam kita tak boleh nak buat rezeki kecuali dengan platform dia. Yang ni kadang-kadang, saya pernah masuk dulu. Saya tak nak cakap lah company mana. Tapi dia punya jenis yang MLM tu. Dia, bila masuk je kan. Terus sorang-sorang naik atas stage. Cakap, dia kasih testimoni tau. Dia cakap, hidup saya berubah selepas masuk yang ini. Hidup saya, sekarang ni saya buat, saya dapat salary 6 angka setahun. Tapi dia tak beritahu dengan korang, yang maybe satu orang daripada 100 yang masuk program tu, yang jadi success story macam tu. Jadi benda-benda macam ni kena check juga siapa yang berapa sukses dia. Memang kena cari. Sebab dia takkan beritahu. Dia akan beritahu success story dia je. Dia akan beritahu orang yang orang yang top yang top sales saja. Tapi itu ialah sebab yang dia dapat ramai orang downline bawah dia. Itu memang dia pakai sales strategy macam ni. Jadi walaupun technically tak salah, tak haram lah. Tapi macam maybe makruh kot. So itu sebab nombor 2 ialah kenapa kita susah nak membeli. Again, sebab pertama ialah diri kita sendiri. Kita jenis orang yang susah nak cakap tidak pada permintaan, especially kalau permintaan daripada kawan-kawan ataupun family yang tersayang. Sebab nombor 2 ialah sebab company ni banyak tahu taktik sales dan psikologi yang dia pakai pada kita. Dia main emotion kita, dia main psikologi kita. Sebab yang ketiga, yang ini sebab ni saya cerita sikit. Sebab yang ketiga ialah sebab digital marketing. Ini especially penting sekarang. Sebab digital marketing ni ataupun pemasaran digital, betul tak? Pemasaran teknologi, pemasaran digital. Yang ini korang semua online, korang semua nampak macam mana. Ini saya nak cerita sikit. Pemasaran digital ni, dia kalau secara yang amnya, dia senang je. Kita kasih produk ataupun servis yang membantu orang. Lepas tu orang tu kasih kita duit in return. Right? Tetapi ada cara-cara yang kita boleh pakai supaya kita boleh optimize kan, kita boleh menaik tarafkan cara buat digital marketing tu supaya dia lagi dia dapat reach lagi ramai orang dan dia boleh convert lagi ramai orang. Ini dua benda. Ada namanya dekat dalam pemasaran digital ataupun digital marketing, di mana nama dia ialah marketing funnel. Yang ni maybe some of you pernah dengar. Okay? Marketing funnel ni ialah dia punya arah pertama ialah mencari leads, mencari orang-orang yang berpotensi untuk menjadi customer.
Lepas tu tengah-tengah dia macam kita kasih dia value, kita kasih dia okey sebab kenapa korang beli, apa yang penting supaya korang beli. Lepas tu last kali ialah conversion process, di mana orang yang potential customer ni tukar jadi customer. Pada asas dia macam tu saja. Dan untuk diri saya sendiri, saya pun pakai beberapa alat-alat digital marketing yang tolong saya buat konten. Contohnya, saya pakai Grammarly. Grammarly tolong untuk buat konten saya. Saya pakai WordPress untuk blog saya. Right? Kalau sesiapa yang pernah masuk website, kalau macam korang nampak advertisement dekat situ, tu saya pakai satu platform, nama dia Ezoic, di mana dia pakai artificial intelligence untuk menaikkan potential orang klik pada ad tersebut. Dia automatic, right? Dan sekarang ni orang dia join sekali digital marketing dengan data analytics supaya dia boleh tambahkan lagi potential sales dia. Saya pernah masuk sekali macam satu summit, nama dia Digital Marketing and Data Analytics punya summit. Dia cakap tau macam okey, kita buat advertisement tu kita slotkan pada masa orang balik kerja, sebab masa tu orang tu mencari produk yang macam ni. And dia tengok bila dia test advertisement tu, dia nampak sales dia naik. So benda-benda macam tu tak apa, right? Tapi sekarang ni saya nak cerita sikit pasal taktik-taktik yang banyak company pakai yang mungkin a little bit tak berapa ethical. And saya nak cerita ni, saya belajar communication, saya belajar marketing. Dan benda-benda yang unethical ni, kita kena berwaspada sangat, sebab kalau boleh kita nak simpan duit kita supaya tak kasih orang-orang yang tak beretika ni, supaya duit kita lebih sikit nak spend pada orang-orang yang company-company yang lebih memerlukan. Okay? Jadi itu niat saya pada hari ni. Okay, make cerita sikit. Ni kalau dalam bahasa Melayu ni teh nak tumpah. I'm about to spill some tea. Okay. Alright. Saya admin beberapa Facebook punya group di mana ramai orang content creators dan juga potential dan juga company masuk dalam tempat yang sama. Okay. Dan beberapa kali saya nampak ada setengah company dia mencari blogger yang sanggup untuk post bulat-bulat testimonial positif dekat dalam blog dia. Ini saya pernah nampak. So, benda-benda macam ni saya nak cakap, kalau bila korang online kan, korang pernah nampak kan, macam bila korang online, korang nak buat online shopping, korang cari review kan, korang cari testimonial kan. Saya nak cakap sekarang ni, kebanyakan testimonial, bukan semua, tapi kebanyakan testimonial yang korang nampak adalah fake. Bila saya baca estimate testimonial ataupun review yang ada online, dia ada cakap mungkin sebanyak 90% testimonial yang korang baca online ialah fake. Masa saya mula-mula nak kerja freelancing dulu, saya masuk this one platform, nama dia apa nama dia? Freelancer.com ke Upwork.com. Dia macam memang untuk mencari kerja freelance lah. Dan dekat dalam situ saya nampak banyak sumpah tak tipu, orang company ataupun digital marketer yang mencari orang untuk buatkan 5-star review ataupun fake testimonial untuk produk dia. Dan kadang-kadang benda macam ni dia can get so advanced. Saya tak tahu kalau korang pernah nampak, ada macam ni, maksudnya saya nampak video daripada China ke apa, dia macam kilang generate review ataupun views untuk companies yang ada jual produk dekat e-commerce punya website. Ini memang banyak sangat. So dekat dalam kilang tu, dia ada beribu-ribu phone
yang dia generatekan views ataupun again reviews untuk semua syarikat yang beli views dengan reviews ni. And korang serius tak tipu, cuba korang masuk dekat freelancing platform, cuba korang tengok jenis-jenis yang ada. And kadang-kadang dia punya area tu macam grey sikit tau. Dia macam, saya pernah buat dulu review webinar sebagai kerja. Dia bayar saya berapa? Dia bayar dalam $8 ke macam tu. And apa yang klien ni nak ialah masuk webinar dia buat testimonial. Tapi yang klien tu dia nak testimonial yang sebenar. Walaupun dia bayar saya, tapi dia nak testimonial sebenar. Macam mana penggunaan saya dengan webinar dia. Tetapi setengah klien dekat dalam platform tu, dia nak you cuma letak 5-star review dia. Saya pernah nampak klien yang dekat dalam platform semua macam ni, dia nak mencari orang yang ada akaun dekat Amazon, dekat Lazada ke tak silap apa pun macam dengar, di mana dia nak orang ni tinggalkan 5-star review. So, walaupun maybe bukan 100% review yang korang nampak online ialah palsu, tapi saya nak cakap sangat, kebanyakannya memanglah palsu. So, benda-benda macam ni kita kena macam, dia memang tak boleh nak elakkan tau macam bila baca ni. Kadang-kadang saya rasa pun macam, macam mana nak elakkan, tak reti. Cuma dia ada cara-cara penulisan dia yang macam boleh nampak itu maybe review tu maybe palsu. Kadang-kadang sekarang ni dia dah buat macam dalam review positif tu letak sikit negatif supaya nampak macam konon tu sikit. Sephora pernah kantoi buat review macam ni. Dia hire orang untuk generate testimonial macam ni. So saya nak cakap, even platform yang terkemuka pun memang dia ada buat macam ni. Okay. Again, it's not to say, bukan saya cakap produk tu salah, bukan saya cakap servis tu tak elok, tetapi cara dia dapatkan testimonial tu. Sebab dia tahu orang kalau nak buat online shopping, memang dia tengok testimonial. Betul tak? Okay. Iaitu yang jenis yang klien dia hire blogger ataupun content creator untuk cakap dengan positif saja. Ini saya nak cerita sikit lah. Saya pun macam banyak juga company yang datang approach saya untuk promotekan dia punya financial product dengan financial service. Ini nak cakap ke tak? Contohnya, tak kisah, cakap je lah. eToro contohnya beberapa kali dia approach saya. eToro ialah satu platform buat forex, buat trading. Dia approach saya, dia cakap boleh tak post untuk forex. Saya punya principle, saya tak nak post forex. Sebab benda-benda macam ni ialah, again, walaupun dia tak salah, tetapi dia tak tunjuk yang cuma sebahagian kecil je orang yang masuk pakai platform dia buat dapat income. Yang lain semua hilang duit. Okay. So, benda-benda macam ni memang ada. Okay. Okay. Another one. Okay. Tadi saya cerita pasal alat pemasaran digital kan. Macam digital marketing tools kan. Ada satu company ni, dia kantoi. Korang pernah tak masuk website? Lepas tu, dia ada keluar pop-up. Dia tulis itu. Pop-up tu cakap, user, tak kisahlah siapa. Karen just bought the item 20 minutes ago. Lee just bought the items 20 minutes ago. Kan? Ada setengah platform, dia fake kan notification tu. Bila dia buat fake, so macam kita tengok, benda tu, ramai orang belilah. Benda tu mesti popular, benda ni mesti bagus. Kalau orang ramai beli, mesti bagus. Kita kan macam tu kan. Lepas tu, kita pun beli. Tapi produk tu tak bagus. Yang ini, saya rasa maybe digital version of, oh my god. Saya pernah dengar, yang ini, maybe sesiapa kalau dalam komen pun maybe boleh cakap. Apparently, a few restoran, kan kita jenis orang Malaysia, kita suka, kita kiasu, kan? So macam bila kita kalau kita ini dulu sebelum MCO lah. Kalau orang beratur dekat restoran, kita tengok orang tu beratur panjang, kita macam sibuk-sibuk, mesti sedap. Kita pun beratur sekali, betul tak? So, ada setengah company yang dia hire orang
untuk beratur supaya nampak macam dia ramai customer. Ataupun dia hire orang untuk nampak apa, contohnya macam volume dia, macam nampak dia punya produk ataupun dia punya servis tu laku lah, macam tu. So again, macam kita tengok, dia memang tak, kedai tu memang tak paksa kita beli, memang choice tu dekat tangan kita. Tetapi bila kita tengok macam tu, kita macam nak try. And bila dia dapat macam tu, kita pun macam sangkut, betul tak? So again, benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak perasan. Jadi niat saya ialah, kalau korang nampak benda-benda macam ni jadi, cuba macam tunggu sekejap, jangan terus beli, tunggu sekejap. Lepas tu macam tengok, pertama sekali macam ada bajet ke tak untuk beli barang tu. Jangan sebab FOMO je, jangan sebab jangan sebab nafsu je. Lepas tu ini satu lagi yang saya pernah nampak. Ada setengah company, dia buat ini memang serius, jahat sangat. Dia pakai taktik yang dinamakan black hat SEO, di mana dia target company tu, dia target competitor dia hire orang untuk generate negative testimonial pasal dia punya competitor. Itu pun saya pernah nampak juga dekat freelancing platform. Dia buat taktik macam menambahkan competitor punya negative review, saya pernah nampak. Ataupun dia pakai taktik yang dinamakan black hat SEO supaya competitor dia punya Google ranking turun. Jadi saya nak cakap dengan korang, kadang-kadang bila korang buat Google search, jangan just tengok yang top tu saja. Cuba tengok juga apa yang juga ada dekat bawah ataupun the next page. Saya tahu kebanyakan orang dia takkan tengok bawah, takkan tengok the next page, takkan tengok page 3 tu dah tak ada dah. Tetapi cuba tengok apa yang korang tak nampak dekat top 3 Google ranking tu, supaya macam tambahkan lagi option dan kajian dalam proses kajian yang korang buat sebelum membeli sesuatu. Yang ini saya rasa maybe version online daripada cara orang buat bomoh semua tu. Kan ada kan, macam pernah dengar cerita yang orang tu dia hantar spell dekat orang tu supaya orang tu lagi kurang customer. Ini online version dia tau. So again, cara dia ialah memang nak tak nampak terus, memang nak protect betul-betul daripada yang teknik sales yang tak beretika macam ni memang tak dapat. Tetapi kita sedikit sebanyak boleh kurangkan efek dia pada diri kita. Okay? Apa lagi? Maybe last yang saya cakap Okay. Maybe sekarang ni kalau korang cakap, okay, so kalau review testimonial dekat blogger pun maybe tak boleh percaya. Kalau review dekat online shopping platform pun tak boleh percaya. Okay, saya pergi forum pula. Saya pernah kerja dengan satu syarikat ni, lepas tu berhenti dah lah. Tetapi salah satu cara dia untuk naikkan sales ialah dia buka akaun forum dekat Reddit, dekat segalanya. Lepas tu dia buat fake review dekat forum. So ini pun macam mana ni? Kita ingat kita boleh trust forum kan, tapi forum pun dah tak boleh dah nak trust. Jadi kesimpulannya, don't trust anyone. Susahnya. Memang nak mencari yang orang yang betul-betul beretika buat sales, kadang-kadang susah nak cari, tapi ada. Okay? Jadi itu 3 sebab yang saya dah share dengan korang. 3 sebab kenapa susah nak berhenti membeli. Sebab pertama dia ialah sebab diri sendiri. Sebab kita jenis yang susah nak cakap tidak pada permintaan. Again, dulu saya jenis orang macam ni tau. Kalau macam masuk kedai kan,
kalau boleh salesperson tu please jangan cakap dengan saya sebab saya tak nak pressure beli. Saya tak nak sangat pressure beli dengan dia. Lepas tu lama-lama saya dapat tahu okey, kalau orang yang jenis macam saya, yang jenis susah nak cakap tak pada permintaan orang, tak kisahlah macam orang tu minta beli barang ke, terutamanya kawan-kawan kalau orang tu susah minta beli barang ke, ataupun kalau orang tu dia minta minta pinjam duit ke, memang kena cekalkan hati. Strategi saya sekarang, saya cakap saya fikir dulu. Fikir, lepas tu block nombor. Jangan-janganlah block. Kalau kawan ke family ke, janganlah block. Tapi cakap dengan dia, bajet sekarang ni lagi penting untuk simpan duit. Kadang-kadang benda macam ni kena cakap terus terang macam tu je. Sekarang bajet dalam bulan ni tak cukup. Macam tu. Ataupun cakap, saya fikir dulu. Dalam bahasa Inggeris saya cakap, let me think about it. Kadang-kadang kalau orang kat Malaysia, orang Asia okey sikit tau. Dia faham. Kalau orang cakap, let me think about it, dia faham. Macam, maksudnya taklah tu. Kita faham. Tapi ada setengah orang, dia pakai, again, macam yang saya buat yang tadi marketing, yang insurance tu, instruction yang dia kasih pada saya ialah, selagi potential customer tu cakap dia tak nak, selagi tu kita kejar, keep calling them. So, nak tak nak memang kena belajar cara untuk cakap tak pada permintaan orang. Okay? Lepas tu, ini maybe tambah sikit. Yang taktik yang susah nak cakap tak ni, ada company yang dia take advantage of this particular situation tau. Dia cakap, dia punya sales system, especially kalau korang macam siapa-siapa yang agent kat sini, saya minta maaf sangat sebab nak cerita pasal ni. Tetapi inilah cara agent insurance ataupun agent MLM, cara dia untuk dapat ramai klien. Sebab pada dia terma dia lah network marketing, ialah dia mencari kebanyakan customer-nya daripada network dia. Betul tak? So, cara dia untuk persuadekan orang dekat dalam network dia ialah, saya kan family you, biarlah saya jaga you punya insurance. Betul tu belum betul. Tetapi itu ialah salah satu taktik supaya dia dapat sale. Itu pun betul juga. Dan again, tak salah untuk membeli selagi kita membuat kajian untuk decide pembelian tu ialah yang terbaik dalam situasi kita sekarang. Right? Okay. Sebab yang kedua, kenapa korang susah nak berhenti membeli ialah sebab psikologi. Banyak company yang dia tahu, kalau ikut research dan buat kajian, dia main you punya emosi, memang dia main you punya, dia main you punya you punya penggunaan deria, dia punya visual, dia punya audio, punya bau, kan? Dia main you punya, macam dia tahu tabiat dia macam mana. Contoh kalau dekat shopping mall, rindu shopping mall. Kalau dekat shopping mall, dia tahu macam kebanyakan orang bila masuk shopping mall, dia akan masuk kiri dulu. So macam tempat-tempat macam tu, dia akan tambah lagi, contohnya dia akan letak lagi banyak booth ke, benda-benda macam tu. So dia bolehlah plan dia punya sales strategy. So again, tak salah, just kena be aware. Sebab nombor 3 ialah sebab digital marketing. Sebab kalau korang tak tahu kan, sejak daripada 2 tahun lepas ke 2018 saya baca statistik ni, dia cakap company seluruh dunia lagi banyak bayar untuk beli digital marketing tools, teknologi pemasaran digital ni, daripada dia bayar salary untuk staff marketing. Okay? Dan saya nak cakap dengan korang sekarang ni, yang digital marketing punya landscape ni, punya ekosistem ni, punya besar yang sebesar-besarnya. Dia macam memang dah lepas billion dollar punya industri dah. Contohnya dia ada memang
banyak strategi, macam banyak digital marketing strategi yang tentu untuk buat untuk menambah baikkan dia punya advertising, tambahkan untuk improvekan dia punya promotion, tambahkan dia punya content, dia punya untuk tambahkan social media. Saya kasih korang contoh yang applicable pada diri saya. Saya blogger kan. Saya pakai website nama dia WordPress. Lepas tu saya pakai satu scheduling tool ni yang dia automatekan artikel-artikel lama saya dekat social media automatically supaya boleh tingkatkan lagi website traffic contohnya. Okey. Banyak company dia pakai apa nama dia ialah A/B testing. Ini pun another strategy juga yang dia pakai. Di mana dia yang kalau macam korang nampak yang sponsored punya macam apa ni, sponsored post dekat Facebook semua tu dah biasa. Tu memang dia track korang, tu korang dah tahu. Lepas tu macam yang jenis yang dia pakai, dia tukar copywriting, dia tukar image, dia test maybe the same image tu dia test dengan 5 caption yang berbeza dekat masa yang berbeza. Dia tengok mana satu yang paling banyak conversion, dia pakai yang itu supaya dia boleh tingkatkan sales. Itu semua memang dah ada, memang orang dah tahu. And again, semua ni memang tak salah, just kita kena be aware lah. So itu 3 sebab yang kenapa korang susah sikit nak berhenti membeli. Okay, yang saya dah ceritakan. Again, tak kisah membeli. In fact, saya nak repeat sekarang, sesiapa yang tengok ni, kalau korang dah macam saving dah cukup untuk bertahun-tahun, sekarang lah masa untuk korang jadi hero dan selamatkan ekonomi Malaysia. Lebihkan sikit pembelian especially pada macam company Malaysia. Bila korang order Grab delivery ke, semua kasihlah orang tu macam tips sikit. Sekarang ialah masa supaya lagi banyak duit dekat dalam ekonomi kita supaya kita sama-sama boleh in a country boleh membangun. Okay. Lepas tu maybe sekarang ni korang dah tahu a few tactics, termasuk yang salah diri sendiri, termasuk juga yang company ni buat sebagai dia punya strategi. Cara untuk kurangkan membeli. Okey. Nombor 1, yang saya cakap tadi, tunggu dulu sebelum beli. Banyak company ni memang dia punya aim ialah dia nak korang beli masa tu juga. Itu aim dia. Masa saya buat telemarketing punya job dulu, masa saya umur 20 tahun macam tu, kalau boleh on the phone, apa-apa saja yang cakap tak, kita tukarkan je dia. Kalau boleh macam dapatkan nombor kad kredit tu sekarang juga. Okay. So tabiat tunggu sebelum beli tu sangat penting. Dan setengah orang dia susah nak cakap tak dengan orang lain, jadi dia kena praktis cakap, tunggu dulu saya buat kajian, tunggu dulu saya discuss dengan suami, saya discuss dengan isteri, saya discuss dengan kawan, tunggu dulu biar saya fikir dulu. Okay. Dan kadang-kadang kalau korang jumpa yang sales people yang persistent tu, tak salah kalau korang cakap tak nak beli. Sebab kadang-kadang dia punya instruction ialah tak boleh berhenti kacau korang selagi korang cakap tak dengan dia. Okay. Lepas tu, cara untuk korang kurangkan membeli ialah kurangkan pendedahan di media sosial. Kurangkan pendedahan pada advertisement. Okay. Kalau macam korang boleh bayangkan, semua yang kita kan semua tiap-tiap hari macam beribu-ribu advertisement yang kita nampak kan, bila kita dekat social media, beribu-ribu kita nampak kan. Dan kita punya iman taklah kuat sentiasa, betul tak? So macam kadang-kadang maybe kita punya, especially kalau kita macam stress sikit ke apa ke, lepas tu macam copywriting dia macam just right, dia macam are you stressed, buy this now, macam kita stress, buy now. So kalau korang kurangkan pendedahan, semakin kurang probability untuk korang membeli. Okay.
Um, bukan saja di social media, tetapi juga dekat dalam email korang. Banyak company yang dia pakai taktik untuk tambahkan dia nak sangat korang punya email sebab dia boleh kasih terus direct pada korang punya email inbox, betul tak? So dia ada buat kajian di mana dia cakap strategi sales strategi pakai email lagi tinggi conversion dia. Kan? Ini sesiapa yang ada Lazada punya notification ke semua tahu semua ni. Korang nampak notification tu macam teringat. Nampak je notification Sephora tu teringat. Lepas tu macam kadang-kadang bila macam iman tu tak kuat beli. So apa yang saya buat sekarang ialah saya email mana yang company tu yang saya iman saya tak kuat, saya unsubscribe email tersebut. Lepas tu kalau dekat dalam phone kan banyak notification kan, pun saya tutup notification dia. Sekarang ni saya dah WhatsApp punya notification, SMS punya notification, Facebook punya notification pun semua saya tutup. Sebab terlampau banyak. Dan saya tak saya tak yakin saya dapat tolak semua sales yang ada sekarang ni. So saya pun macam tak nak terjebak sangat. Ataupun kalau saya nampak pun saya nak tunggu dulu buat kajian dulu. Betul tak? Okey. Bila kita dapat kurangkan pendedahan tu daripada let's say beribu-ribu kita nampak tu, daripada macam beratus-ratus contohnya, secara tak langsung kita pun kuranglah membeli. Macam itulah. Lepas tu maybe satu lagi last tip yang saya boleh cakap dengan korang, cara untuk kurangkan membeli ialah belajar macam mana teknik sales dengan teknik marketing yang ada sekarang ni. Belajar macam mana dia buat strategi dia. Dan especially belajar cara-cara company yang especially belajar buku-buku psikologi. Ya, dia bukan buku bisnes je tau. Dia macam buku psikologi, buku pemasaran. Contohnya buku yang macam ni. Ni terbalik kot. Hidden Persuasion, 33 Psychological Influence Techniques in Advertising. Macam benda-benda macam ni dia cakap apa contoh-contoh yang company buat supaya menambahkan kemungkinan anda membeli. Okey? Salah satu contohnya dekat dalam tu berapa tahun lepas beberapa decade lepas kan tobacco sales kan tinggi kan sebab doktor yang endorse produk tobacco tu. So sebab tu salah satu sebab dia punya dia punya sales dia tinggi. So kita kena check benda-benda cara-cara yang dia buat dan especially check apa yang dia buat di dalam di dalam maybe media sosial ataupun dalam geng-geng yang forum yang saya cakap semua ni, sebab korang boleh nampak insight macam mana sebenarnya orang yang tak beretika buat sales dia. Macam yang saya cakap tadi, ramai sangat yang company yang dia bayar orang untuk generate fake testimonial, fake review untuk dia. Dan kita jenis orang yang sekarang ni sebelum beli apa-apa, kita cari dulu testimonial online. Dan testimonial ni bukan sahaja di website e-commerce, di website di blog di blogger semuanya, dia juga di dalam forum-forum, di dalam text messages, semua-semua macam ni ada. Okay? Maybe baca juga macam mana cara cyber troopers beroperasi. Sebab cara dia sangat, dia sangat slick tau. Dia memang underground sangat. Dia fokus dia memang gain your trust first, dapatkan you punya kepercayaan dulu sebelum membeli. Itu memang taktik dia. So kita kena
kita kena aware macam mana cara dia dapatkan kita punya trust, supaya kita dapat at least sedikit sebanyak protect diri kita daripada membeli barang ataupun servis daripada company-company, daripada orang-orang yang tak beretika, supaya korang ada duit, korang boleh simpan duit tu dan pakai duit tu dekat company-company yang lebih memerlukan bisnes korang sekarang. Okay? Okay. Jadi sekarang ni saya akan tengok, baru sempat nak tengok chat. Kalau korang ada apa-apa soalan, tolong letak dekat dalam chat sekarang, saya nak scroll jap. Ya, betul, Fahmi. Scammers are very creative. And dia punya modus operandi keep evolving tau. Dia akan makin, sekarang ni saya cakap macam ni, ini hari ni punya taktik. Yang saya tak tahu taktik dia pakai apa sekarang pun, maybe ada lagi. Maybe minggu depan dia pakai taktik lain pula. Dan juga apa ni, kadang-kadang taktik tu dia macam grey area sikit, dia macam kelabu sikit, dia macam boleh ke, macam still kira okey kot macam tu. Contohnya beli follower tu semua tu okey, tu memang tak beretika, tu memang betul. Tapi ada juga yang macam jenis yang okey, ini kalau dalam blogger punya community, dia panggil dia content apa dia panggil dia, blogging pod ke apa dah, macam dia panggil something pod lah. Di mana bila satu orang post, lepas tu dia letak dekat dalam dia ada dia punya WhatsApp group sendiri, dia letak pada semua orang, okey, I dah post yang ini untuk syarikat ni, boleh tak korang komen, boleh tak korang like, supaya nampak engagement acah tinggi. So bila letak macam tu, diorang pun minta tolong lah each other. Diorang pun macam komen lah, diorang letak lah, macam good product, lepas tu orang lain tengok macam diorang pun beli. Kan? Kita cuma tak nak, again, kita tak kisah membeli, kita cuma tak nak dimanipulatekan. Saya rasa itu key dia sekarang. Kita tak nak dimanipulatekan untuk membeli. Right? Especially masa-masa sekarang ni. Kita nak duit kita pakai pada bisnes yang jaga orang dia, yang beretika. Itu yang saya nak cakap. Okay. Sekarang ni saya nak tengok komen. Betul Farid, generate IG follower memang ada. Pernah. Ada juga, saya cakap tadi pasal yang digital marketing tool ni kan. Ada juga digital marketing tool yang untuk uncover, untuk check betul ke tak engagement tu genuine. Okay. Macam contohnya, kita sekarang dah tahu calculation, ratio komen dengan ratio follower, dia ada ratio dia. Kalau follower tinggi sangat, contohnya macam 1 million follower lah kan, tetapi komen dia cuma dapat macam 10, itu 99.9% dia beli follower. Macam tu lah, dia ada dia punya ratio dia. Dan ada online tools yang korang boleh letak aja dia punya Instagram handle, lepas tu check, boleh tengok orang ni beli followers ke tak. Boleh check macam tu. Okay, saya tengok komen sekarang ni. Haris cakap, you have been in this coaching sales situation before. Ya, betul. Macam saya masa mula-mula, dulu pun macam rajin pergi tengok workshop, rajin pergi especially tahu tak macam yang online punya, macam find out how to make money, find out how to be your own boss. Kan? So, benda-benda macam ni, dia memang korang pergi je dulu. Bila korang pergi, dia terus akan kasih high pressure punya sales tactic. Dia cakap dengan korang, tak sayang ke family, kalau diorang tak kalau korang tak take action sekarang juga and beli this coaching package worth RM15,000, maksudnya korang tak sayang family. Benci sangat macam tu. Ya, okay. So sekarang ni, siapa-siapa yang dengar ni sekarang, maybe korang akan rasa macam kadang-kadang bila beli, siapa yang pernah regret buying dekat sini? Kan? It's okay. Kadang-kadang macam quote orang pun, dia maybe akan tumbang kadang-kadang. Okay? It's okay. Just bila korang regret buy tu, find out kenapa. So korang sendiri macam
find out sendiri apa yang menyebabkan korang tumbang dengan dengan produk yang maybe korang tak nak sangat beli tu. Okay? Find out, is it sebab dia target korang dekat dalam sponsored? Is it because dia ada hire seorang influencer yang korang trust? Is it because dia kasih sales? Is it because dia kasih discount coupon? Is it because dia pakai teknik limited sale? Yang limited sale ni pun satu lagi tau. Macam kita tahu je kalau macam sale tu sentiasa je ada, tapi setiap kali beli macam sekarang produk ni sekarang ni je sale. So macam kita pun tumbang. So macam korang cuba tengok, ini sebabnya, ini kelemahan saya yang menyebabkan saya membeli produk ataupun servis ini tanpa membuat kajian. Jadi lepas tu kita improve je lah selepas tu. Okay? So sekarang ni kita saya dah cerita dengan korang 3 sebab kenapa susah nak berhenti membeli. Again, saya nak cakap, kalau membeli tu tak salah, saya tak tahu berapa kali dah nak repeat. Membeli tu tak salah. Siapa-siapa yang kaya yang tengah tengok sekarang ni, please beli pada syarikat-syarikat Malaysia. Sekarang ni fokus dia bukan membeli pada macam harga yang paling murah. Sesiapa yang tengok yang kalau kaya, bukan fokus korang untuk cari barang yang paling murah. Fokus korang ialah cari orang yang paling yang jaga dia punya employee. Cari company yang dia tak nak lay off employee dia, yang tak nak kasih pay cut pada employee dia sebab dia sayang employee dia. Cari orang macam ni, kasih dia business. Okay? So saya tengok masa pun dah nak pukul 4. Saya tahu lepas ni ramai orang nak tengok announcement PM Muhyiddin untuk tengok sama ada MCO ni tambah ke tak. So sama-samalah kita tengok announcement tersebut. Maybe yang last kali ialah saya nak cakap, again, apa yang saya beritahu korang ni adalah opinion saya sendiri, bukan opinion AKPK. AKPK dia agensi agensi kredit dan counselling. Dia membuat, salah satu benda yang dia buat ialah memberi financial education macam ni. So itulah yang saya buat sekarang, dan mereka adalah termasuk daripada Financial Education Network, iaitu ahli jaringan kewangan. Anggota ahli jaringan kewangan ni termasuklah juga Ministry of Education, termasuklah juga PNB, termasuklah Bank Negara Malaysia, Securities Commission, EPF, KWSP, PIDM. So setiap satu ni, mereka semasa yang MCO ni banyak sangat buat konten, banyak sangat konten tu untuk cara korang find out apa lagi scam-scam yang berlaku sekarang ni. So please follow semua social media dia, dan juga please follow, nanti ada live session lagi yang dia akan buat pada minggu-minggu yang hadapan. Okay? Macam biasa, terima kasih for tuning in. Apa yang salah adalah daripada saya, apa yang betul tuan punya. And apa-apa komen yang saya tak sempat nak jawab sekarang, saya akan jawab lepas ni. InsyaAllah kita akan sama-sama mengatasi recession sekarang ini dengan jayanya. Okay, Assalamualaikum and have a good evening everyone. Bye.